Isfat Mewakili Islamic Relief Malaysia untuk pagi ini. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan lupa layari islamic-relief.org.my ataupun semua media sosial Islamic Relief Malaysia untuk menyumbang dan membantu kempen-kempen kita, terutamanya untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Baik, itu menutup Ceramah Pagi kita untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana bersama dengan Lut dan Pian untuk edisi hari Isnin, hari cuti hari ini. Dan Yati akan sambung tugasan Aspirasi 10-1 sebentar lagi. Temankan anda menerusi Pesona di Zara segmen pertama hari ini. Jumpa lagi besok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Kapsul Masa. Pada tanggal 11 Jun dalam tahun 2012, Seminar Keluarga Bahagia 2012 telah dirasmikan oleh Tuan Haji Omar bin Said, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, bertempat di Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur. Seminar bertemakan Di Saat Aku Terima Nikahnya diadakan bagi menjayakan matlamat program Rumahku Syurgaku ke arah mewujudkan keluarga bahagia dan melahirkan masyarakat penyayang serta bersatu padu selaras dengan ajaran Islam. Seminar ini turut memberikan kefahaman dan kesedaran mengenai kepentingan di dalam mengharungi arus globalisasi bagi membentuk keluarga Islam yang cemerlang. Ia turut memberikan penjelasan mengenai peranan pasangan suami isteri bagi mengukuhkan lagi hubungan dalam perkahwinan. Sebanyak 3 slot dilaksanakan yang dikenalikan sepenuhnya oleh pakar motivasi tanah air, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Antara slot tersebut termasuklah kenali suami, kenali isteri, mehnah rumah tangga dan resipi mengekalkan kebahagiaan rumah tangga. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhib Negara Malaysia. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut. Melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhcp.gov.my. Menghubungi talian 1-800-886-800. Menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu. Berhubung menerusi talian WhatsApp berikut. Atau anda boleh juga menghubungi Operasi Bilik Gerakan di talian tertera. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la
bagi Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 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 Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam kepada sejunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini. Saya Nati Paradi temankan anda untuk 3 jam bermula 10 pagi sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti untuk perkongsian kita hari ini, hari Isnin 28 November 2022 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1444 Hijrah. Masya-Allah. Semoga Allah sentiasa memberkati sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan untuk bersama mengayati 3 jam ini untuk sama-sama kita layari perkongsian-perkongsian yang menarik menerusi rancangan Aspirasi 10.1 bersama dengan saya Nur Hayati Paradi. Dan tadi telah pun sama-sama ikuti perkongsian warna pagi anda telah pun diwarnakan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita ada Luqman dan juga Sufian Amrin. Alhamdulillah penerbit mereka juga bersama dengan anda. Kita ada Faiz Haji Osman, dan untuk bersama mengayati 3 jam ini bakal kita mulakan kejap lagi. Kita ada Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin nak cerita tentang kecerdikan emosi. Kita nak sambung lagi supaya kita menjadi orang yang sentiasa ada kefahaman yang baik tentang diri kita dan juga orang lain, insya-Allah. Dan untuk sahabat-sahabat dengarkan perkongsiannya nanti secara langsung di Radio IKIM, juga kita akan kongsikan secara FB Live dan juga YouTube secara live juga di YouTube channel IKIM, insya-Allah. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu pertama kita pada pagi ini. Bersama-sama kita mengambil inspirasi daripada Adika dan Azam Shah menerusi lagu Kembali. Sungguhnya kita semua nanti satu hari nanti akan kembali kepada pencipta kita. Moga-moga saat kita kembali nanti tiada kesal di hati, insya-Allah. Teruskan bersama Yati tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ku sesali segala yang berlaku, azamku kembali taat padamu, sujud padamu aku tunduk, merayu mengharapkan keampunanmu. Manusia tak terlepas dari dosa, melampaui batas jiwa ternoda. Hentikan silapku sekian lama, ya Allah. Ku
bertaubat. Ajal semakin dekat, usia semakin singkat. Bimbang nanti tidak berkesempatan. Tuhan, aku takut entah bila ajal kan menjemput. Moga sempat untukku bertaubat. Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa membunuh. Sucikanlah hati untuk kembali. Tubna ya Allah, rajana ya Allah. Tubna ya Allah, rajana ya Allah. Tubna ya Allah. Kesilapanku bertimbul, nurani mulai meruntun. Adakah dosaku akan terampun? Aku takut entah bila ajal kan menjemput. Moga sempat untukku bertaubat. Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa membunuh. Sucikanlah hati untuk kembali. Tubna ya Allah, rajana ya Allah. Wala inna wala dimna ala ma fa'alna. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-595400 untuk tahu kaedahnya. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Mari membaca, mari memimpin. Membaca untuk berjaya. SIBM, cetus kreativiti, cerdaskan ingatan, memupuk empati. SIBM, Pesta Buku Antarabangsa Selangor akan berada di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 11 Disember 2022. Mari semua jadilah lebih bijak dan buka jendela dunia. Selangor International Book Fair, hubungkan hati dan minda. SIBM, yeah! Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama,
memastikan Radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Faham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Anda nak wangi? Bliss ada pewangi badan terbaru yang sangat wangi, selamat dan bau yang berpanjangan. Wangian inspirasi, harga berpatutan, ada sijil halal JAKIM dan ada 20 bauan pilihan. Beli sekarang. Anda berpeluang memenangi hadiah imbas dan menang bernilai sehingga RM50,000 dalam peraduan wangi dan menang Bliss. Layari Facebook Bliss by Rainbow atau WhatsApp 0115418525 untuk pertanyaan sekarang. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Kelvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di hamparan mana hingga terlena melata berkelana, sesayung angkasa pun pergi serempak turuni. Di mana berdiri mata tutup tak berhati, bagai bahtera kemudi diuji, garis terentang bimbanglah haluannya, berulang renung lapis langit nipisnya ragaku. Bukanlah kelopak
Menyampai berkaliber. Pengisian bermutu. Inspirasi, euforia Islami. Semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zarah bersama dengan kita untuk perkongsian kita pada hari ini. Kita berada di hujung talian. Saat ini kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk sama-sama kita kongsikan tajuk kita berkenaan dengan kecerdikan emosi. Itu masih lagi dalam silibus kita. Sambil-sambil itu kita nak lebih cenderung kepada apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Alamin pada minggu lepas berkenaan dengan pandai, cerdik dan bijaksana, dan hari ini Ustaz akan fokus tentang setinggi-tinggi bijaksana, bagaimanakah caranya, insya-Allah. Bersama kita di hujung talian, kita harap kita dapat bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak Ustaz? Kita kehilangan Ustaz sekejap. Tadi Ustaz dah ada dah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, kita beri masa kat Ustaz sikit lagi sebab ada sedikit masalah teknikal di bahagian Ustaz. Jadi untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Baik, kita dah ada Ustaz di hujung talian saat ini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kehilangan Ustaz kami. Macam tu. Masya-Allah. Jadi Ustaz, hari ni kita nak menyambung lagi bincang-bincang kita. Minggu lepas Ustaz di Argentina, kali ni Ustaz di Malaysia kan. Nak bersama kita untuk tajuk pandai, cerdik dan bijaksana. Tapi nak Ustaz kata hari ni kita nak fokus tentang apa yang dikatakan sebagai setinggi-tinggi bijaksana tu. Ustaz, jom kita kongsikan perkongsian kita hari ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, dijikati selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Okey, jadi pada minggu lepas kita dah kongsikan apa tu pandai, apa tu cerdik dan apa tu bijaksana. Okey, saya ulang balik, mungkin ada yang baru mendengar perkongsian kita pada hari ini. Pandai adalah bila satu orang tu belajar. Dia belajar secara tersusun, kan, mana baca buku, maka orang tu jadi pandai. Okey. Cerdik ni pula bila orang ada pengalaman. Maknanya bila dia melalui satu benda dengan alam, dengan harian dia. Pengalaman ni pengalaman. Alam tu kita mengalamkan diri, maknanya kita berkecimpung dengan apa yang kita buat, kemahiran yang kita buat, kita hands on, tangan yang kita buat, kita ada pengalaman, kita melalui. Kalau dalam forensik insan ataupun pengurusan emosi ni, kita memang duduk menguruskan emosi, belajar menguruskan emosi, maka kita akan menjadi cerdik. Belum tentu orang yang pandai itu cerdik. Ramai orang kadang-kadang dia ilmu dia tinggi, alhamdulillah, tapi dia tak dapat lagi maknanya kecerdikan itu. Jadi maknanya paling kurang kalau nak jadi cerdik, paling kurang ni cerdik yang peringkat bawah sekali, peringkat bawah sekali. Itu kita at least tahu 20 permasalahan. Jadi bila kadang-kadang kita baca buku, kita tak jumpa tau apa permasalahan ini. Jadi bila kita melalui benda, baru tahu ini permasalahan ini masalah. Sebab tu orang yang pandai belum tentu dia cerdik. Kan? Saya dalam dunia kuda, di JKIT, ibu akak-akak saya sekalian kan, belajar berkuda. Okey, jadi saya memilih disiplin endurance. Endurance ni makna kuda lasak. 100 km pergi, 120 km kan. Apa benda yang belajar dekat buku, waktu kat kelas, dengan betul-betul bila kita buat, tak sama. Melalui hutan. Kan? Baru-baru ni saya maknanya endurance kan, ataupun kuda lasak ketika angin tengah kuat. Angin tengah kuat, kuda-kuda yang ada semua dipanggil terperanjat. Kejap ke kanan, kejap ke kiri, dipanggil spook ataupun terperanjat. Saya pun pelik. Habis satu loop pertama tu saya pun tanyalah, kenapa kuda semua macam merasa tak selesa? Dia kata memanglah hari ni angin kuat. Saya kata kenapa? Bila angin kuat, pokok-pokok bergerak, lalang-lalang bergerak, mana bagi pandang kuda ada benda hidup. Macam tu. Jadi semua terkejut. Oh ya ke? Tak ada pun dalam buku. Itu antara maknanya bila kita melalui baru kita tahu, ada juga permasalahan macam tu kan. Ada 20 permasalahan. Okey. Jadi gabungan antara cerdik dan juga pandai
itulah bijaksana. Bijaksana. Jadi bijaksana ni orang yang pandai, orang ada ilmu, dan orang yang ada pengalaman, gabungan cerdik dan pandai, maka lahirlah orang yang berilmu, orang yang bijaksana, orang bijaksana. Jadi maknanya sebab itu kita disuruh dalam Islam suruh belajar, kemudian disuruh kita maknanya ada pengalaman kan. Kita kongsikan pada minggu lepas macam mana cara nak belajar. Cara belajar ni dengan kita membaca, belajar daripada orang kan, atau juga mana berfikir kan. Macam nak pengalaman kena melalui benda itu. Kena mengambil iktibar dan juga bergaul dengan orang yang lebih berpengalaman daripada kita mengambil maknanya pengajaran ataupun pengalaman mereka. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, orang yang pandai, orang yang tahu apa dia nak. Dia tahu apa dia nak sebab dia dah baca, saya nak ini. Orang yang bijak pula, dia tahu apa dia tak nak. Beza tau. Kan? Mungkin benda yang dia nak tu limitnya apa. Orang yang pandai, orang yang tahu apa dia nak. Orang yang bijak, orang yang cerdik adalah orang yang tahu apa benda dia tak nak. Kan? Dan orang yang bijak, orang yang maknanya dia tahu bila dia nak, bila dia tak nak. Walaupun keadaan kadang-kadang waktu tu maknanya dia perlu benda tu, tapi dia ke belakangkan dulu sebab dia tahu mungkin ada orang lain lebih memerlukan. Mana dia pandai tu, dia bijak. Jadi gabungan antara cerdik dan pandai lahirlah orang yang bijak. Okey. Pada pagi yang berbahagia ni saya nak fokus sikit mengenai setinggi-tinggi kebijaksanaan. Kan? Orang yang bijak ni segi usaha dia kena belajar, kemudian dia kena ada pengalaman. Kan? Maknanya orang yang bijak gabungan cerdik dan pandai, orang yang bijak dia ada pengalaman. Tapi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala menyebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu kepada Allah dan nanti Allah akan mengajarkan kamu ilmu, dan Allah itu dengan segala sesuatu maha mengetahui. Jadi setinggi-tinggi bijaksana apabila orang itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beza dia. Orang cerdik, orang pandai banyak. Orang bijaksana walaupun tak banyak tapi ada. Dan setinggi-tinggi orang bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi ilmu benda yang dia tak tahu yang lebih daripada orang lain. Surah Al-Baqarah 282 Allah Subhanahu wa taala sebut benda itu. Okey. Lebih spesifik dia apa benda? Apa benda? Ada 5 benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu. Mana setinggi-tinggi bijaksana adalah apabila satu orang itu mana dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi dia. Bendanya apa? Bijaksana tahap macam mana? Apa benda spesifik dia? Ada 5 benda. Okey, yang pertama apa? Yang pertama firasat. Firasat ni rasa hati ataupun intuitif. Kalau dalam bahasa Inggeris itu intuitif, maknanya rasa hati. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW menyebut hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah maknanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Para firasat tu maknanya dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka maknanya melihat benda ini dengan apabila kalau secara realiti dia yang hari-harian kita boleh tengok adalah orang memanah secara tradisional. Orang memanah secara tradisional, setinggi-tinggi dia memanah adalah apabila ada firasat. Dia letakkan anak panah tu. Ini dalam Quran Allah sebut, wa ma ramaita id ramaita innallaha rama. Kamu tidaklah memanah ketika kamu memanah kecuali Allah lah yang memanah itu. Maksudnya apa? Dia gerak hati dia, lepaskan sekarang, akan kena. Dia kena bentuk benda itu. Maknanya rasa hati itu sampai tahap macam itu. Memanah tu maknanya sampai ke arah ke situ, sampai ada rasa hati, firasat tu. Tapi rasa dengan kita bertakwa kepada Allah, jaga hubungan dengan Allah dengan baca berdoa kan, dengan baca doa kan, dan adalah doa-doa dia. Maknanya kita tak kongsikan pada hari ini. Tapi ceritanya yang pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan setinggi-tinggi kebijaksanaan tu apabila ada firasat. Maknanya dia pandai dengan ilmu, dia cerdik dengan pengalaman. Gabungan cerdik dan pandai dia jadi bijaksana.
Dia tahu, maknanya bijaksana. Setinggi-tinggi apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila apa? Adanya firasat. Firasat dan rasa hati. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia rasa hati pada satu benda itu. Okey. Yang kedua kita berhenti berehat sebentar. Tunggu, jangan ke mana-mana. Yang kedua lepas kita berhenti rehat seketika. Macam tu kan Ustaz kan. Tapi insyaAllah firasat agak-agak apa lagi lebih tinggi lepas tu kan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda akan mendengar rajin-rajin lah tekan butang share. Pun tak perlukan firasat. Yang tak perlukan firasat. Kita tekan je butang share supaya dengan itu Allah mudahkan jugalah untuk kita belajar perkara-perkara yang baru juga dalam kehidupan kita insyaAllah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Persona Dizarah bawakan kepada anda. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin bincang-bincang berkenaan dengan kebijaksanaan yang tertinggi. Tadi Ustaz kongsikan 5 elemen ataupun 5 indikator Allah kurniakan seseorang itu dengan kebijaksanaan. Yang pertama tadi firasat Ustaz kan. Jadi jom kita sambung lagi yang ketiga, kedua, ketiga, 4, 5. Oh 5 semua sekali. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey, yang keduanya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebijaksanaan? Kita sebut tadi pandai kena belajar, kena cerdik kena ada pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana, dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala bantu spesifik dengan 5 cara. Pertama dengan kasyaf, dengan maknanya dengan firasat tu rasa hati. Yang kedua apa? Yang kedua dengan cara kasyaf. Okey, kasyaf ni satu istilah adalah dibukanya hijab. Dibukanya hijab, Dekat mata kita ni dia ada berbagai-bagai alam. Dekat telinga kita ni ada berbagai-bagai alam. Sains telah berjaya untuk maknanya congkel rahsia ini apabila maknanya ahli sains menemui mengenai gelombang.
rupanya di depan mata kita ni dia boleh dibuka gelombang tu. Kan? Maknanya contoh macam hari ni orang tengah sibuk pasal bola kan. Macam mana sains dia boleh dapat gelombang tu. Hari ni orang main bola dekat Eropah, kita dekat Malaysia boleh tengok. Beza Eropah dan kita ni beberapa jam. Pukul sana mungkin mula lawan pukul 8 malam. Kita sini pukul 2 pagi, pukul 3 pagi orang boleh bangun tengok bola. So tahajud bermiliat lagi. Tengok bola, celik bibir mata. Kena ngepek serawan. Kena bebel serawan So tahajud, baca Quran, tertutup mata, tengok bola, celik mata semua. Tak ada masalah. Okay. Jadi maknanya bagaimana benda tu boleh dapat digelombangkan hari ni. DJ KLT daripada Kuala Lumpur. Saya daripada Selangor. Orang lain ada yang dengar seluruh dunia tau. Abang orang menyapa orang dengar kita ni sampai ke seluruh dunia. Tekan butang share aja. Itu pun sekarang susah nak tekan. Pergi tekan butang share saja. Okey. Minggu lepas saya daripada Argentina, DJ KLT daripada Malaysia. Kita boleh live. Semua boleh dengar sebab gelombang tu ada. Rupanya benda gelombang kalau sekarang dengan teknologi. Dulu tu memang pernah ada. Walaupun tanpa teknologi, ada orang dibuka gelombang. Contoh macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu hari Sayyidina Umar ketika dalam khutbah, dia tengah khutbah baik-baik, tiba-tiba dia mekik. Dia kata ke tepi, semua umat Islam, tentera Islam ke tepi. Dekat belakang bukit ada musuh sedang menunggu. Maknanya satu grup maknanya sedang perang di Parsi. Mereka tengah lalu, tiba-tiba Sayyidina Umar nampak dan maknanya menjerit. Dan orang di sana, panglima perang di sana dibukakan kasyaf telinga dia. Dia boleh dengar Sayyidina Umar cakap. Dia kata, stop, kita beralih. Rupanya betul, di belakang bukit itu ada tentera yang nak ambush, nak serang hendak tentera Muslim. Bagaimana tentera Muslim boleh tahu? Orang kafir pun terfikir, orang Parsi pun pelik. Dia orang macam mana boleh tahu ni tanah kita? Kita yang tahu selok-belok kita punya maknanya tanah. Kenapa dia boleh tahu? Kasyaf. Allah SWT bentukkan, bukakan benda itu kepada orang Islam dan sebagainya. Sekarang pun ada juga. Maknanya kerana, tapi kalau orang kasyaf ni, kalau orang mengaku kasyaf ni, dia bukan 24 jam. Dia tiba-tiba saja kerana Allah bukakan, orang bagi nampak sesuatu benda tu. Ataupun terdengar satu benda tu. Ini bukan yang skizofrenia yang orang ternampak-nampak. Tak, itu memang selalu. Jangan sampai dia takut. Ini memang tiba-tiba saja. Orang tu sihat, kesihatan mental dia, nampak tiba-tiba dan keputusan dia tepat. Tak ada sesuatu tu. Okay. Yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebijaksanaan kepada seseorang itu apabila dengan jalan ilham. Okey, ilham. Ilham ni macam mana? Ilham ni maknanya satu benda yang tidak ada, maksudnya okey, kita belajar, kita dah pandai, kita dah ada pengalaman, kita cerdik kemudian gabungan tu bijaksana, mana ada base ilmu. Ada satu permasalahan, macam mana benda ni? Ada gap ilmu kan. Macam mana benda ni tiba-tiba dapat satu ilham. Ilham ni dari gap ilmu, di mananya ada base ilmu tu. Contoh kita dah study, kita belajar, kita ada banyak pengalaman. Masalahnya macam mana tiba-tiba tercetus idea baru. Itu adalah ilham. Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa man amila bima alima awrathahu Allahu bil ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Maknanya dia dah melalui proses belajar, proses pengalaman, bijaksana. Allah bagi tambahan daripada apa yang orang lain ada. Ini ulama-ulama dulu bagaimana kajian-kajiannya menjangkau, maknanya lebih daripada orang lain daripada yang ada di dunia ini. Sebab ilham, tulis benda kajian-kajian dan sebagainya. Okey. Kemudian yang keempat apa? Laduni dipanggil. Ilmu laduni. Apa beza ilham dengan ilmu laduni? Ilmu laduni ni yang tak ada base. Ilham ni contoh katakan DJ KLT dalam bidang penyiaran contohnya. Jadi DJ. Maknanya ilmu penyiaran ada, kemudian pengalaman jadi DJ ada. Maknanya dalam bidang penyiaran DJ KLT pandai dan juga cerdik, ada pengalaman. Gabungan daripada itu maksudnya jadi bijaksana. Maknanya bijaksana. Kita jangan malu-malu bukan untuk sombong kan. Bijaklah. Tak adalah apa ada. Tak adalah ada. Kalau orang sebut macam tu, ucap alhamdulillah, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima hakikat. Memang dalam bidang ini tak ada banyak orang dalam bidang-bidang lain tak boleh challenge sebab ada ilmu, ada pengalaman, gabungan tu ada kebijaksanaan. Okey.
ilham tadi adalah tambahan kepada bidang yang DJKIT berada. Contoh macam dalam bidang penyiaran ni, macam mana cara nak menarikkan lagi orang dapat ilmu tiba-tiba yang lain daripada orang lain. Itu ilham. Ilmu laduni ni yang tak ada base. Contohnya DJKIT sebagai orang yang berada dalam bidang penyiaran, tiba-tiba Allah buka ilmu dalam bidang masakan contohnya. Maknanya mungkin masakan tu bukan mana profesional dia, tapi dia memang boleh buat dengan cara macam Allah beri kefahaman melebihi orang lain yang memang orang berada dalam bidang itu. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni ni maknanya satu bidang yang lain yang Allah bagi tanpa base cerdik dan pandai kita tu. Cerdik dan pandai kita, base dari situ, maknanya Allah SWT bagi lebih lagi daripada itu. Itu bagi ilmu laduni. Itu satu lagi benda yang Allah SWT kurniakan kepada top up ataupun tambah nilai kepada orang bijak. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajar pada kamu ilmu, kan. Maknanya dah bijak tu tinggi lagi, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir iaitu dengan jalan mimpi. Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa di akhir zaman orang yang beriman, mana betul-betul hatinya menjaga kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, paling kurang 1 antara 40 mimpinya betul. Ini mimpi yang menenangkan hati. Kalau kita mimpi yang bukan-bukan, makin berkecamuk hati, itu bukan. Sebab mimpi ni ada datang daripada syaitan, ada datang daripada kita, diri kita sebagai kemanusiaan, ada datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang daripada syaitan, dia datang, dia kecamukkan pemikiran kita, bangun-bangun, gaduh dengan lelaki. Abang, saya mimpi macam-macam ni. Abang tiba-tiba. Itu tak. Dia yang memberi ketenangan hati untuk menyelesaikan satu benda. Okay. Yang dengan manusia kadang-kadang kita pergi jalan kat pasar raya, tengok beg tangan, balik-balik beg tangan masuk dekat mimpi. Beg tangan ada tangan. Bagi. Beg tangan ada tangan panggil kita. Itu mimpi kemanusiaan. Mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mimpi Allah bagi kita satu direction. Okey, saya nak bagi contoh satu benda. Pada tahun 1150 ada satu orang ulama. 1150 ada satu orang ulama dan juga panglima perang, namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni satu hari dia adalah orang yang mencetuskan mula-mula sekali untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tapi dia tidak berjaya, dia meninggal pada 1172 masih macam tu. Disambung perjuangannya itu oleh anak muridnya iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawar Baitul Maqdis pada 1187 Masihi. Okay. Pada tahun 1150 Masihi, tengah nak perang dengan tentera salib ni, tiba-tiba Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni datang dalam mimpinya Nabi SAW. Nabi kata, tengok aku daripada orang ini. Dia pun terbangun. Tidur balik, ambil sembahyang, wudu, tidur balik. Nabi datang kat mimpi lagi. Tengok aku daripada orang ini, ada 2 orang. Maknanya bangun. Kemudian tidur balik 3 kali. Pagi-pagi selepas maknanya subuh berjemaah dengan panglima-panglima. Dia panggil panglima-panglima dia kata, aku mimpi Rasulullah SAW datang. Dalam mimpi aku, tolong aku, kata Nabi, daripada orang ini. Apa maksud dia? Semua tak boleh jawab. Tapi akhirnya semua panglima-panglima dia memberikan cadangan, wahai Tuan, kita pergi Madinah lah. Sebab Nabi sebut pergi Madinah. Maka mereka bergerak ke Madinah. Sampai di Madinah pun tak tahu nak buat apa lagi ni. Maka dia kata gini, kita buat kenduri. Dulu Madinah tak ada sekarang ramai orang. Kita buat satu jamuan makan, semua wajib datang. Gubernur ke tak gubernur ke siapa wajib datang. Maka semua wajib datang. Maka ketika ditanya kepada gubernur, semua datang. Dia kata tak, ada 2 orang tak datang. Kenapa 2 orang tak datang? Dia tu orang alim sangat daripada Maghribi. Maka Nuruddin kata, pergi ambil dia, tangkap, mana bukan tangkap, ambil dia, jemput, cakap aku nak datang. Orang ni datang, orang inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tengok aku daripada orang ini. Dan mereka kata, ini orang yang datang daripada aku dalam mimpi Nabi ni. Maka, layan di majlis, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki bersama panglima ni pergi ke rumah orang ini. Kalau sekarang ni, katakanlah sekarang ni kita menghadap Masjid Nabawi, pada Masjid Nabawi depan kita, makam Nabi ada sebelah kiri. Makam Nabi ada sebelah kiri. Rumah ada sebelah kanan. Belakang bakit sikit. Maka dia gali lubang dah menuju ke makam Nabi SAW. Maknanya dah nampak kaki Sayyidina Umar. Maknanya dah sampai nak ke kuburan Nabi SAW.
Maka tengok ada lubang. Dia nak curi jasad Nabi SAW. Orang Yahudi daripada Maghribi nak mencuri jasad Nabi SAW. Maka orang tu boleh ditangkap, dihukum. Tapi nak ceritanya, macam mana dia boleh tahu? Dia dah menyamar jadi orang alim bertahun-tahun duduk di Madinah. Semua orang percaya. Sampai orang bijaksana dekat Madinah pun percaya dia orang alim. Alim sangat. Kan? Tapi macam mana Nuruddin Mahmud Az-Zanki boleh tahu dia adalah pengkhianat yang ingin mencuri jasad Nabi SAW? Setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang kelima adalah dengan cara jalan mimpi. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut bahawa orang yang beriman, jaga sembahyang dia, betul-betul dia percaya kepada Allah dan juga Rasul, paling kurang 1/40. Maknanya mimpi dia itu adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia buat keputusan-keputusan hidup dia. Ini dia. Jadi selain daripada bijaksana, pandai, kita kena bina benda tu. Kita minggu lepas kita dah bercerita. Macam mana cara kita nak jadi pandai? Maksudnya belajar. Macam mana cara kita nak jadi cerdik? Kena banyak pengalaman. Cerdik tak boleh nak dibentuk dalam masa 4 tahun. Degree 4 tahun kita pandai dalam satu bidang kita. Cerdik belum tentu 4 tahun. Makan banyak tahun. Sebab tu orang makin berumur makin cerdik dia. Kan? Dan gabungan cerdik dan pandai itulah bijaksana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwa kepada Allah kamu akan dapat ilmu. Maka apabila dia dibantu oleh Allah, apabila seorang tu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam maknanya pengurusan emosi dan juga pengurusan insan, maksudnya nafas insan kita ni, kita nak kaitkan. Jadi maknanya selain daripada kita ada ilmu mengurus emosi, kita ada ilmu, kita pandai, alhamdulillah, ada pengalaman. So, saya kata paling kurang 500 orang study ataupun belajar 500 orang, perhati 500 orang, maka Allah akan bagi kecerdikan. Gabungan tu kita akan jadi bijaksana. Maka dalam berurusan dalam keluarga, berurusan dengan anak-anak, macam mana? Bertakwa kepada Allah, berdoa banyak untuk anak, untuk suami, untuk isteri. Maka kalau perangai-perangai tak elok tu Allah bagi, tunjuk. Banyak orang yang bertakwa kepada Allah, perangai isteri tu atau perangai suami tu mana ditunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia minta pun. Macam-macam cara lah. Maksudnya dengan jalan ilham, ilmu laduni, dengan jalan mimpi, dengan jalan maknanya kasyaf, jalan firasat. Tapi benda tu adalah anugerah daripada Allah. Jangan gunakan sebagai firasat tu kita namakan sebagai sangka-sangka kita. Tengok laki kita bersangka-sangka abang ni balik lambat ni kenapa? Saya firasat tau. Itu bukan firasat itu sangka-sangka. Saya kasyaf ni kata Ustaz. Saya kasyaf tu tau, saya nampak ni kan. Badan skodeng kan dekat FB. Itu stalker. Itu stalker Kak. Itu bukan kasyaf, tu stalker. Okey. Wallahu alam, kita buka untuk soalan pada sidang pendengar sekalian. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian tadi. Maknanya kita dah dapat bezakan, dan satu dapat bezakan antara pandai, cerdik dan juga bijaksana. Dan kemudian kita tahulah tingkat-tingkat bila kata kebijaksanaan yang dibantu oleh Allah SWT. Ustaz dah kongsikan juga. Dan kita ada soalan daripada sahabat kita Ustaz. Ada tadi berkenaan dengan ibu. Ustaz, adakah ibu tu boleh kita katakan sebagai seorang yang kuat firasatnya Ustaz? Okey. Orang perempuan ni, terutamanya ibu dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pertama memang dia bijak jaga anak dibanding dengan bapa. Sebab dia hari-hari dengan anak. Dia ada ilmu untuk jaga anak, dia ada pengalaman jaga anak. Dia tengok perubahan muka anak, dia boleh tahu anak ni agak betul ke, tipu ke, sedih ke apa, dia boleh tahu. Ibu biasanya boleh tahu. Macam mana boleh tahu? Sebab bijaksana tu. Banding bapa ni jarang dengar. Ini cerita kebiasaan. Ada juga bapa dengan anak. Bapa lebih bijak, ada juga. Ini cerita kebiasaannya, memang mak ada kelebihan itu. Sebab dia memang dia dengan anak. Okey. Dan kalau memang dia maknanya jaga hubungan Allah Subhanahu Wa Taala, ada setengah-setengah perangai anak tu memang Allah bagi secara ilham, secara firasat, secara kasyaf, memang boleh nampak dan boleh tahu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kena bezakan. Dia ending dia adalah untuk kebaikan. Kalau ending dia untuk bergaduh, untuk apa, tu bukan. Itu bukan sangka-sangka apa sebagainya, bukan. Maknanya ending dia, akhiran dia adalah untuk kebaikan. Makin mengharmonikan, itu tujuan dia. Memang mak ataupun seorang ibu, memang Allah kurniakan kebanyakan benda tu ada kat dia. Minta maaf lah ya abang-abang, ayah-ayah, bukan tak ada. Ni dalam konteks anak. Ni dalam konteks anak, bukan tak ada. Tapi mak tu lebih lagi sebab dia lebih bijak, sebab dia ada pengalaman menjaga tu lebih lagi. Jadi maknanya dah ada base bijak tu dah ada, Allah tambah.
dengan kelima-lima. Wallahualam. Ustaz, ada yang tanya juga Ustaz, macam mana kita nak menerima gerak hati? Kadang-kadang kita ada terasa gerak hati, sesuatu gerak hati, tapi adakah kita macam nak terima ataupun tidak? Macam mana nak buat keputusan terima atau tidak gerak hati tu Ustaz? Itu memang kena latihan. Maksudnya gerak hati ni dia bukan yang kita fikir-fikir tau. Macam kita berfikir macam ni lah. Itu ilham. Dah ada proses berfikir. Gerak hati dia tiba-tiba. Okay. Kita nak lalu jalan ni, tiba-tiba, tak nak lah, lalu jalan ni lah. Rupanya depan tu ada benda musibah depan tu. Tanah runtuh lah, apa sebagainya. Maknanya, yang tak ada proses berfikir. Tiba-tiba dan kita, berat hati ni nak ikut, ke sini lah. Maknanya, mungkin ibu-ibu, kakak ada, ayah-ayah, abang-abang ada pengalaman yang boleh kongsikan. Maknanya, yang pengalaman dia tiba-tiba dapat rasa hati atau firasat tu, yang rupanya betul, ada mudarat sana tu. Kita nak keluar, tiba-tiba rasa hati, nak bawa lah beg ni yang ada dokumen-dokumen penting. Rupanya kita keluar tu nak guna dokumen tu. Firasat. Jadi maksudnya, beza dia yang bukan kita ada proses berfikir. Kalau proses berfikir, ada idea baru, dia panggil ilham. Firasat, maknanya memang gerak hati yang berat ke arah situ. Itu beza dia. Jadi macam mana kita nak tahu dan kita nak ikut, kena latihan. Latihan tu maksudnya jaga semayang, banyak berdoa, dan kita latih benda tu untuk kita bezakan. Nak ikut ke tak nak, Sebab benda tu sangat halus. Halus sangat benda tu. Sebab benda tu benda yang dia dalam mana Allah bantu, yang logik dia tak nampak. Macam mana kau boleh buat keputusan macam ni? Macam mana? Kan? Maksudnya ada benda yang maknanya dia dapat tahu di sudut gerak hati tu. Allahuakbar. InsyaAllah. Seterusnya kita ada pengalaman daripada sahabat kita Ustaz. Tadi Ustaz kata pengalaman kan. Ada pengalaman sahabat-sahabat kita ni di WhatsApp Ikim kata pengalaman beberapa kali bau kapur barus orang meninggal. Lepas tu terima berita orang memang meninggal Ustaz. Adakah itu dikatakan sebagai firasat Ustaz? Ya. Betul. Itu firasat. Itu firasat. Maksudnya tak ada base. Kenapa perlu buat kapur barus ni? Tak ada base satu benda tu. Tiba-tiba kita bawa. Dan tiba-tiba orang meninggal yang orang perlukan benda tu. Contohnya kan. Itu firasat. Itu benda yang macam mana logik dia. Sebab tu setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bantu tu dengan kita akhirnya boleh menguruskan mungkin keperluan benda tu ada pada kita tu. Allahuakbar. Seterusnya daripada sahabat kita di YouTube, Arif Zaf tanyakan soalan Ustaz. Kata, Ustaz nak tanya, kalau orang itu berilmu tapi akhlak dia tak semana Ustaz, itu dikira apa tu ya Ustaz? Dia berilmu tapi akhlak tak elok lah, macam mana Ustaz? Itu orang yang huduh perangai dia. berilmu tapi tak berakhlak. Apa orang tu? Huduh perangai dia. Mak kata orang Kelantan apa huduh perangai mu dia. Okey. Jadi maknanya ilmu dia itu, ilmu ni terjemahan ilmu tu apa? Terjemahan ilmu ni antaranya adalah benda-benda amalan apa yang kita buat. Antaranya adalah akhlak. Orang yang makin berilmu, dia semakin membentuk akhlak dia. Ilmu bukan semata-mata transfer of knowledge. Daripada pensyarah kita, cikgu kita punya pengajar, transfer knowledge, itu adalah hanya proses, mana transfer knowledge. Apabila kita sebut ilmu dan berilmu, bukan saja transfer knowledge, tapi transfer lifestyle. Dia membentuk lifestyle kita, dia membentuk cara hidup kita, dia membentuk akhlak dan kepribadian. Jadi bila orang ada ilmu, bukan transfer knowledge, tapi dia transfer idea-idea yang bagus untuk membentukkan negara, untuk membentukkan masyarakat, untuk membentukkan keluarga. Dapat idea-idea yang bagus. Tapi ada ilmu menjadikan diri sombong, aku lebih berilmu, orang sana salah. Maknanya ilmu tidak berserta dengan adab. Ilmu ni kena dengan adab. Kata Imam Malik, ta'allamul adab qabla al-ilmi. Belajarlah kamu adab sebelum ilmu. Sebab apa? Takut-takut kita jadi sombong kepada ilmu kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahualam. InsyaAllah. Ustaz, seterusnya soalan daripada sahabat kita ni di WhatsApp Ikim tanya soalan. Kata, Ustaz, apakah amalan-amalan untuk tingkatkan kebijaksanaan tu Ustaz? Okey, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan mengajar kamu ilmu. Memang kena bertakwa. Apa amalan-amalan dia? Amalan-amalan yang membawa kepada ketakwaan. Hati kena sentiasa bertawakal, bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kena banyak. Zikir apa? Apa-apa pun tak apa. Janji ingat Allah. Selawat kena banyak. Sembahyang kena jaga. Tingkatkan benda-benda sunat. Puasa sunat, solat sunat, tingkatkan benda-benda itu. Nanti kita akan start mula perasan. Maknanya ada benda-benda pandangan kita, benda kita akan lebih tenang, pandangan kita akan lebih tepat, rasa hati akan lebih tepat.
ada benda yang mungkin ada Allah bagi ilmu yang baru pada kita, benda tu kita akan perasan. Jadi mana hati tu kena bertakwa kepada Allah. Takwa tu tingkatkan amalan, tingkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk akhlak dengan Allah, akhlak dengan diri, akhlak dengan manusia, akhlak sama sesama makhluk-makhluk yang lain. Maka itu ada antara benda-benda takwa yang seorang tu kena bentuk, insya-Allah. Antara kelebihan dia adalah Allah akan kurniakan ilmu atau kebijaksanaan, setinggi-tinggi bijaksana yang Allah kurniakan yang lebih daripada orang lain. Dan apabila dikurniakan setinggi-tinggi bijaksana, dia punya pengakhiran dia lebih baik, keputusan lebih baik, dia dapat bantu orang ke arah lebih baik. Maknanya kalau makin sombong tu bukan. Allahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Yasir Arafat tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz, kita nak tanya, kebijaksanaan yang diperoleh itu macam mana kita nak pastikan kebijaksanaan itu tidak digunakan untuk perkara yang tak baik, Ustaz? Okey, ginilah nak umpamakan kita dapat anugerah pisau contohnya kan. Okey, pisau maknanya dapat anugerah beli barang, dapat pisau percuma. Pisau daripada Jerman. Pisau sebagainya kan. Okey. Kita dah dapat pisau. Macam mana cara kita menggunakan pisau? Itu balik kepada ilmu dan juga pengalaman yang kita ada. Kalau orang ada pisau, boleh buat benda baik, boleh buat benda tak baik. Benda baik makin masakannya lagi bagus, lagi cepat. Dulu potong bawang sekeras 30 saat ke 1 minit sebiji bawang, mata pedih-pedih. Ini mungkin 5 biji bawang seminit. Okay. Maknanya dia efisien lebih lagi. Dia dapat lebih efisien lah. Dapat tambahan daripada benda yang Allah bagi tu. Tapi boleh jadi pisau juga boleh mudarat. Maknanya digunakan untuk mengancam orang. Tidur lock up lah kau. Semalam rasa kan ancam orang. Jadi maknanya sama juga. Ilmu tu bila Allah bagi terpulang kepada kita pula. Maksudnya macam mana cara kita nak guna. Kalau kita guna ke arah tak elok, maka mungkin akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda itu. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kita ada pengalaman lagi Ustaz daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, kongsikan perkongsian beliau daripada Johor, Muar Johor. Irwan kata pernah sekali masa naik kereta, anak-anak sahabat kita ni bergaduh. Kemudian sahabat kita marah-marah suruh anak pakai seatbelt. Padahal sebelum tu tak pernah pakai seatbelt pun Ustaz. Rupa-rupanya selepas tu kami mengalami kemalangan. Alhamdulillah semua selamat. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Adakah ini juga dikatakan sebagai gerak hati firasat? Itu antara okey. Part pertama cerita tu boleh diceritakan, part kedua tu jangan diceritakan sebab kita memang undang-undang kena pakai seatbelt. Part kedua tu jangan diceritakan. Okey. Tapi nak ceritanya contoh tak pernah pakai, tiba-tiba pakai pakai cepat pakai. Itu firasat. Itu rezeki Bayangkan kalau dia kata kita kebiasaannya memang tak pakai maknanya kadang-kadang maknanya badan tak selesa, kena ikat macam tu kan, tak selesa dia tak pakai.